Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk kita membawakan suatu istiadat penuh dan juga cukup istimewa pada hari ini, iaitu istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 bagi tahun 2024. Alhamdulillah kita bersua sekali lagi pada ketika ini untuk memberikan gambaran istiadat yang cukup penting, khususnya dalam konteks demokrasi dan juga demokrasi berparlimen serta raja berperlembagaan yang kita amalkan dalam konteks negara kita. Apa yang boleh kita ketahui dan apa yang boleh kita gambarkan pada hari ini adalah berkenaan tentang istiadat penuh yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan dengan itu kita menantikan ketibaan pemimpin-pemimpin utama negara, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kabinet serta Yang Berhormat Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara. Alhamdulillah untuk kita membawakan istiadat penuh bukan sahaja yang akan berlangsung di dalam Dewan Rakyat ketika nanti, juga di dataran Parlimen pada ketika ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi dipersembahkan dengan hormat timbalan, dan seterusnya akan disusuli dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan dipersembahkan dengan hormat perdana. Dan sementara itu juga keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan sementara kita menantikan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, molek kiranya untuk kita berkenal-kenalan berkenaan tentang apakah yang akan disajikan dan juga akan dipertontonkan bersempena dengan istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 bagi tahun 2024. Kawalan Kehormatan Utama sudah pun bersedia untuk menyambut keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seketika nanti. InsyaAllah acara yang akan berlangsung di dataran Parlimen sementara keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan setelah itu disusuli dan juga disantuni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Yang di-Pertua Dewan Negara. Apakah kita melihat dan juga menantikan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, boleh untuk saya bersama dengan tetamu pada hari ini saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Doktor? Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Prof Datuk, alhamdulillah kita bersua ini istiadat yang cukup penting untuk kita membawakan proses demokrasi yang berlangsung dalam sebarang ataupun setiap tahun. Jadi apabila kita bercakap berkenaan tentang pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 bagi tahun 2024, kita tidak boleh lari daripada bercerita berkenaan fungsi parlimen yang mana difahamkan dibahagikan kepada tiga: legislatif, judiciary dan juga eksekutif. Dalam konteks legislatif ini, parlimen sebagai badan utama. Jadi bagaimana kita memahami peranan parlimen dan juga fungsi parlimen itu khusus untuk menggubal undang-undang yang akan memberi kesan kepada rakyat dan juga negara. Prof Datuk. Kita harus rujuk kepada perkara 55 di bawah perlembagaan, di mana Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil, menghenti atau membubar parlimen. Itu merupakan kuasa mutlak yang ada pada Kebawah Duli, dan sudah pasti yang mengepalai tiga tiang besar tadi, eksekutif, perundangan dan kehakiman adalah Yang di-Pertuan Agong. Lantaran itu pembukaan kali ini amat bersejarah. Ini merupakan satu legasi kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-17, dan ini merupakan amalan pendemokrasian yang telah kita lakukan untuk sekian lama. Raja berperlembagaan di bawah amalan itu juga membolehkan kita melihat kepada tradisi di mana di bangunan inilah membolehkan pengamal undang-undang mengubah, meminda dan juga mewartakan undang-undang yang kita lihat di peringkat kerajaan sebagai pemerintah. Jadi titah di Raja hari ini amat penting untuk kita halusi, untuk kita cerna, untuk kita pastikan itu dihadam oleh Yang Berhormat dengan memberikan maksud dan makna kepada kedudukan Yang Berhormat di dalam Dewan Yang Mulia, agar itu dapat memertabatkan kedudukan sebagai ahli dewan dan juga bangunan ini sebagai tiang seri besar ke arah masa depan yang lebih baik. Jadi amalan pendemokrasian kita menerusi mandat yang diberikan di dalam pilihan raya yang telah kita raikan hampir 15 kali sejak menyambut kemerdekaan, juga membawa ahli wakil rakyat ini ke dalam dewan untuk mewakili suara rakyat. Dan suara rakyat itu juga harus dipegang, dijunjung sebagai kekuatan agar nilai kesejahteraan, keamanan, nilai
sebagai keselamatan diberikan satu kedudukan yang tinggi. Jadi bagi saya perkara 55 itu sangat penting di bawah perlembagaan, membolehkan kita melihat kepada majlis yang amat bersejarah hari ini. Yang berbagi Prof Datuk, pastinya kita tidak boleh lari apabila dalam bidang kepakaran yang berbagi Prof Datuk melibatkan politik dan kemasyarakatan. Jadi kita banyak bercerita berkenaan peruntukan yang disebutkan di dalam Perlembagaan Persekutuan, peranan parlimen, legislatif, judisiari, eksekutif dan sebagainya. Tetapi dalam konteks impaknya badan legislatif ini kepada masyarakat, pastinya masyarakat menginginkan supaya ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara itu mewakili suara ataupun membawa perubahan yang baru. Jadi apakah sementara kita masuk ke tahun 2024 di bawah naungan Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Madani, kita boleh melihat pembaharuan dari segi idea-idea ataupun perbahasan yang boleh dianggap sebagai suatu perbahasan yang baik di peringkat Parlimen. Itulah harapan rakyat sebenarnya. Saya rasakan bahawa untuk mempertahankan kemuliaan Dewan ini, yang mahu dilihat adalah perbahasan, perdebatan, perbincangan yang membawa kepada suluhan makna nilai kemasyarakatan. Tapi ada kalanya parlimen ini diguna pakai sebagai usaha untuk mengurus persepsi politik sehingga menghina, mengaib. Ada juga soal penderhakaan wujud, seolah-olah ada immunity, ada kebebasan mutlak di dalam Dewan yang diguna pakai oleh segelintir untuk melahirkan percaturan emosi kepada mereka yang melihat di luar. Sedangkan selepas pilihan raya, apabila sudah berada di dalam Dewan, perbahasan itu harus menjurus kepada perbahasan yang rasional, praktikal, yang memberikan maksud dan makna kepada usaha memertabatkan dasar agar dasar itu akan mempunyai perancangan jangka pendek, sederhana, panjang yang kemudiannya menyelusuri kedudukan kepentingan rakyat secara umumnya. Baik. Yang berbagi Prof Datuk, kita saksikan pada ketika ini ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disantuni oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya dipersembahkan dengan hormat perdana. Hormat perdana. Hormat dan Usai hormat perdana yang dipersembahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, batalion ataupun pasukan yang senantiasa atau seringkali terlibat secara langsung dalam istiadat yang melibatkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah kita menyambung kembali perbualan dan juga perbincangan kita yang berbahagi Prof Datuk. Tadi kita tinggalkan dengan ruang untuk membawa atau mengurus persepsi politik. Jadi tatkala kita bercerita berkenaan di parlimen ini juga, kita ada bench yang kita bagikan di pembangkang dan juga kerajaan. Yang Amat Berhormat PMX atau Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berada di kedua-dua bahagian itu. Jadi mungkin pengalaman itu adalah pengalaman yang dikatakan sebagai cukup berharga dalam melihat bagaimana di bench pembangkang dan juga di bench kerajaan melihat perspektif yang berbeza, naratif yang berbeza dalam pengurusan kerajaan dan juga negara. Jadi bagaimana seseorang ahli politik itu boleh mendapat perspektif berbeza dalam konteks pengurusan negara, melihatkan kepada ruang dan juga peranan tidak kira sama ada pembangkang maupun kerajaan. Tidak, sebagai pembangkang, kalau kita perhatikan yang mahu dilihat adalah pembangkang yang berfungsi sepenuhnya. Malahan Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong ketika
bertitah di Dewan Undangan Negeri Johor misalnya, menyatakan bahawa pembangkang itu tidak lagi sesuai digunakan perkataannya, mahu digunakan perkataan pengimbang ataupun pemeriksa, bermaksud memainkan peranan sema dan imbang kepada kerajaan agar kerajaan dapat tambah baik dan juga melakukan perubahan secara berterusan yang membawa nilai tambah kepada kesejahteraan rakyat. Itu yang mahu dilihat. Jadi apabila Perdana Menteri sendiri pernah berada dalam pembangkang dan kini menerajui kerajaan, sudah pasti boleh melihat dari lensa kedua-dua cabang dan juga bagaimana dapat menyelusuri perubahan dan pembaruan yang mahu dilakukan. Barangkali tidak mudah dilakukan apabila berada dalam kerajaan, tetapi itulah yang perlu dizahirkan. Saya percaya itu juga menjadi amanah yang mahu dipikul oleh Perdana Menteri dengan tata kelola yang baik, mahu membasmi rasuah misalnya, mahu meningkatkan taraf hidup. Saya percaya tidak ada mana-mana Perdana Menteri mahu melihat taraf hidup yang terus merundum dalam kalangan rakyatnya. Tidak ada Perdana Menteri yang mahu melihat kadar ringgit dipersoalkan. Tidak ada Perdana Menteri yang mahu melihat negara ini terkebelakang berbanding dengan negara lain di peringkat serantau atau global. Tetapi ekosistemnya sedemikian rupa, sudah pastilah perlukan strategi intervensi yang berkolaborasi, yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Peranan pemerintah, kementerian, agensi, kita punya sistem penyampaian yang baik. Bermakna dalam konteks ini, barangkali yang perlu diangkat ke depan adalah bagaimana melakukan perubahan secara konsisten, berterusan, dan juga pencaturan politik harus dibelakangkan. Dalam konteks negara kita, ada kalanya kita melihat pencaturan itu dilakukan secara berterusan sehingga mengganggu-gugat apa yang perlu lakukan. Sebab itu, bukankah itu sentiasa berlaku dalam politik? Itu sentiasa berlaku dalam politik. Malahan kalau kita lihat kepada titah Hadiraja yang Tuan Agong yang ke-16, Al-Sultan Abdullah yang terakhir, baginda menyatakan bahawa agenda politik harus dihentikan. Jika tidak, ia boleh mempengaruhi ekonomi merundum dan juga menyebabkan rakyat menderita. Jadi bagaimana ketiga-tiganya sinonim, ekonomi, politik dan juga sosial. Sudah pastilah dalam konteks negara kita, kita mahu melihat ahli dewan, ahli ataupun wakil rakyat yang matang mempamir kewibawaan dari segi perbahasan, perdebatan, membelakangkan nilai politik. Buat sementara ada gencatan politik dilakukan ketika berdebat jika masing-masing bertanggungjawab dalam soal mahu meningkatkan nilai kesejahteraan yang juga memberikan indeks kegembiraan dalam rakyat itu turut dapat diperkukuhkan. Tapi jika politik itu secara berterusan dimainkan termasuk di dalam dewan, maka itu akan mengganggu-gugat peranan ataupun fungsi sebenar sebagai wakil rakyat. Sebab itu dinamakan wakil rakyat. Rakyat diwakili melalui mandat yang diberikan melalui pilihan rakyat, cabang pendemokrasian kita raikan, dan sebagai wakil rakyat bukan semata-mata mewakili kawasan mereka di dalam dewan, tetapi juga mengambil kira 33 juta rakyat. Jadi saya rasakan ungkapan yang pernah dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bahawa baginda akan mewakili 33 juta dan bukannya suara 222 wakil rakyat, itu penting untuk dinilai kerana merasakan bahawa 222 wakil rakyat itu termasuk di dalam 33 juta rakyat dan memastikan bahawa sama sekali tidak mengganggu kedudukan dan juga perubahan yang harus dilakukan kepada pelbagai kumpulan sasar, baik dari segi kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, warga emas dan juga kumpulan sasar yang berbeza-beza mengikut persempadanan negeri, kelas dan juga perubahan yang berlaku secara drastik. Jika tidak, kita akan terkebelakang berbanding dengan negara-negara lain kerana asyik bermain politik sehingga lesu di dalam usaha untuk memertabatkan kedudukan sebenar. Jadi bagi saya yang penting adalah
Wakil rakyat tidak boleh lagi nyatakan bahawa ini adalah penggal baru bagi mereka. Ini sudah kali ketiga. Jadi sudah ada kematangan, sudah ada menampakkan kewibawaan, mempamer kekuatan masing-masing. Tak kisahlah dalam mana-mana blok sekalipun, kerajaan atau pemerintah, ada masanya kita boleh bersama. Ada masanya barangkali kita akan bertelagah. Tapi biarlah bertelagah untuk memastikan bila menarik rambut tidak putus, tepung tidak berselerak, supaya menampak kekuatan bersama. Di situlah rakyat akan melihat bahawa walaupun wujud ketaksuban politik di luar berdasarkan kepada ideologi atau pengfahaman politik, tapi di dalam dewan itu mempamer kekuatan kepada kewibawaan dan juga tidak menjadikan dewan itu tempat pertembungan suara-suara yang sukar diteladani ataupun jadikan contoh. Malahan, kita boleh raikan perbezaan pandangan. Boleh. Perbezaan itu harus diraikan. Yang kritikal itu diambil baik jika sekiranya memanfaatkan rakyat. Malahan di Dewan Undangan Negeri Johor, Sultan Ibrahim ada nyatakan jangan jadikan dewan ini sebagai tempat yang tidak sepatutnya, dan juga menjadi seperti sarang beruk. Pertelagahan yang tidak membawa manfaat kepada sesiapa sekalipun. Kerana diperhatikan di luar, apatah lagi adanya media sosial, adanya pelbagai platform telapak diguna pakai untuk menyemarakkan perasaan. Di sinilah kita menegakkan soal dasar polisi. Kita harus mempertahankan kedudukan perlembagaan. Dan saya percaya kali ini 8 hari diperuntukkan ke atas soal hal ehwal kerajaan. Banyak rang undang-undang yang mungkin akan dibentangkan, termasuk soal perlembagaan dan juga soal maqasid syariah misalnya. Mungkin juga soal yang berkaitan dengan rakyat. Jadi biarlah itu diberikan keutamaan supaya dapat kita menjurus kepada merakyatkan kepimpinan. Yang berbagai Prof Datuk, seketika sebelum kita menantikan kenderaan rasmi diraja yang membawa keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, sedikit kita nak sentuh berkenaan dalam ketiga institusi dan juga aspek demokrasi, legislatif, judisiari, eksekutif. Pastinya yang di-Pertuan Agong menaungi ke setiap bahagian ataupun elemen demokrasi bersandarkan prinsip Montesquieu itu. Jadi bagaimana kita melihat walau apa jua yang berlaku di peringkat ketiga-tiga bahagian itu, masih lagi ada susuk tubuh ke-bawah Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong memayungi setiap perilaku, tata kelola dan juga set tingkah laku bagi ketiga-tiga bahagian tersebut. Ya, sudah pasti mengepalai ketiga-tiga institusi itu memberikan satu kekuatan bahawa Yang Tuan Agong bukan satu yang bersifat abstrak ataupun simbolik. Menampakkan di mana setiap hari Rabu misalnya, sebelum kabinet bermesyuarat dibentangkan kepada Yang Tuan Agong apakah yang akan dibawa, itu merupakan antara masa yang diguna pakai pertemuan di antara ketua kerajaan dan ketua negara agar perkara-perkara yang berkaitan dengan soal kenegaraan, kemasyarakatan, soal rakyat itu dapat dibincangkan, diperincikan bersama. Dan saya percaya itu memperlihatkan kekuatan kepada ketiga-tiga cabang tadi, baik eksekutif, perundangan maupun kehakiman. Dalam pelantikan ke institusi kehakiman sekalipun, datangnya daripada Yang Tuan Agong. Jadi hampir semuanya diamanahkan, dinaungi di bawah Yang Tuan Agong. Tiupan Nafil menandakan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Seterusnya kita berikan tumpuan untuk keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenderaan rasmi diraja diiringi oleh pasukan pengiring diraja sudah pun tiba di dataran Parlimen dan seterusnya Baginda Tuanku akan berangkat ke Peterana Diraja. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
seterusnya dipersembahkan dengan hormat diraja. Hormat diraja. Hormat down. Lagu Negaraku yang dimainkan oleh pasukan Pancaragam disusuli dengan tembakan kehormatan 21 das. Seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama menghadap sembah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kawalan Kehormatan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa. Mohon perkenan, Tuanku. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan perkenan untuk memeriksa Kawalan Kehormatan Utama. Usai pemeriksaan Kawalan Kehormatan Utama, seterusnya sekali lagi Ketua Kawalan Kehormatan Utama menghadap sembah melapor kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mohon perkenan meneruskan tugas. Tuanku.
Diraja. Hormat dan Usai lagu negaraku dimainkan oleh pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja dengan Panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Panji Regimen yang dibawa bersama oleh kawalan kehormatan utama. Seterusnya, perarakan masuk ke dalam Dewan Rakyat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Cukup istimewa momen yang dirakamkan pada hari ini. Tarikh yang bersejarah. Sementara buat pertama kalinya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bercemar duli untuk menyempurnakan dan juga menzahirkan perkenan baginda bagi istiadat pembukaan penggal ketika Majlis Parlimen ke-15 2024. Sementara seluruh rakyat Malaysia menyaksikan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada tarikh 31 Januari 2024 yang lalu. Setelah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, maka ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dipersetujui untuk menjadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun seterusnya. Sudah pastinya seluruh yang menonton pada ketika ini menantikan apakah penzahiran titah diraja
yang akan disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Alhamdulillah, itu kita saksikan seketika tadi acara yang berlangsung di dataran Parlimen yang berbagi Prof Datuk. Jadi ya, seperti mana yang disebutkan, ini pertama kali titah diraja akan dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim di Dewan Rakyat ataupun di bangunan Parlimen ini. Dan kita menyaksikan semetelah dan juga sebelum ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah banyak memberi peringatan berkenaan tentang tata kelola, set tingkah laku dan juga perbuatan-perbuatan yang dizahirkan oleh ahli-ahli politik, sama ada di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara. Jadi apakah kita ingin mendengarkan semula peringatan-peringatan ini disahirkan sekali lagi supaya ia senantiasa diperingatkan dan juga dikenang oleh mereka yang dipertanggungjawabkan untuk membawa suara rakyat di Dewan dan juga di platform yang sebetulnya, Prof. Tak, sudah pasti suara itu akan kita dengar sekali lagi, saya percaya, kerana kita telah mendengar di Dewan Undangan Negeri Johor bagaimana kemuliaan Dewan itu perlu dipertahankan, di mana wakil rakyat harus mempertahankan soal rakyat daripada personaliti diri sendiri ataupun parti, dan di mana yang harus dijadikan sebagai petunjuk ataupun rujukan adalah soal meningkatkan taraf hidup rakyat secara berterusan, dan juga dengan tingkah laku yang boleh dijadikan contoh oleh mereka yang sudah memberikan suara ataupun sokongan secara berterusan. Dan juga Yang di-Pertuan Agong, saya percaya, akan membawa sekali lagi di bawah titah diraja agar ia sentiasa diingati bagaimana mandat itu diberikan, bagaimana ianya bukan soal personality tetapi ia juga soal bagaimana dapat membantu meningkatkan kedudukan negara dalam soal kesejahteraan, keamanan dan juga soal keselamatan. Saya percaya Yang di-Pertuan Agong juga barangkali akan memberikan tumpuan kepada soal perpaduan yang banyak sudah kita dengar sebelum ini, di mana kerencaman itu merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak harus diperlihatkan kekuatannya. Kerencaman itu tidak boleh dirobek, dan sudah pasti itu juga melengkapi kedudukan perlembagaan dan juga makasid syariah yang telah kita amalkan selama ini. Dan barangkali peringatan secara berterusan itu perlu diberikan supaya wakil rakyat sedar itu adalah tanggungjawab mereka. Ini bukan satu anugerah, tetapi ini satu tanggungjawab yang perlu dipikul. Ia datang dengan pelbagai cabaran dan peringatan itu sebenarnya bertujuan untuk membolehkan wakil rakyat menampakkan kewibawaan mereka sebagai seorang yang dapat mewakili mana-mana rakyat tanpa mengira batasan politik kepartian, ras, agama, etnik, gender sekalipun. Bermakna mereka mewakili suara yang perlu diperkukuhkan di peringkat pelbagai lapisan. Senantiasa kita mendengar, menonton dan juga melihat diselitkan pantun-pantun yang cukup indah, membawa gambaran betapa tingginya ketinggian budi orang Melayu, orang Timur, masyarakat Malaysia khususnya, apabila madah pujangga itu dijadikan dan diselitkan dengan unsur-unsur peringatan. InsyaAllah mungkin kita akan saksikan seketika nanti apakah yang akan diselitkan dan juga diperingatkan dalam penzahiran titah diraja. Saya menyentuh sedikit yang berbagi Prof Datuk, apabila peranan dan juga institusi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan hanya tertakluk kepada suatu bentuk istiadat ataupun seremonial semata-mata, ataupun dalam konteks ketua agama Islam maupun dalam konteks ketua bagi wilayah-wilayah persekutuan, tetapi ia jelas disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan apabila peranan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam ketiga-tiga bahagian perundangan, legislatif dan juga eksekutif, juga pemerintah tertinggi bagi Angkatan Tentera. Jadi ini menggambarkan bahawasanya kita perlu untuk menekuni betapa luas dan besar peranan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga turut diperuntukkan dalam undang-undang tertinggi negara. Sebab itu saya bersetuju sangat. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong bukan sebagai sesuatu yang abstrak, bukan bersifat seremonial, simbolik, tetapi mempunyai maksud dan makna yang cukup luas. Kalau diteliti, dihalusi, bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat setiap negeri, kedudukan itu gah kerana memayungi pelbagai cabang, baik eksekutif perundangan maupun
kehakiman. Sebab itulah apa saja yang disampaikan, disalurkan itu, peringatan itu memberikan suatu kekuatan kepada suara roh yang mahu dibawa atas soal kenegaraan, atas soal masyarakat ataupun rakyat. Sebab itu diharap dalam konteks ini lahirlah seorang wakil rakyat yang budiman, tinggi akal budinya, budi pekertinya, budi bicaranya, budi bahasanya, supaya itu dapat menjadi suatu yang diteladani, dijadikan contoh oleh generasi muda nanti. Yang baik-baik itulah yang mahu kita angkat, yang buruk-buruk itu kita belakangkan. Dalam soal ini saya percaya institusi yang Pertuan Agong mempunyai sesuatu yang melangkaui nilai seremonial, nilai simbolik, malahan sebagaimana yang dinyatakan tadi dalam kedudukan sebagai ketua turus tentera sekalipun, yang menjadi ketuanya adalah Yang Pertuan Agong, yang mendasari dari sudut pelantikan, yang mengepalai kedudukan, kekuatan, keselamatan, keamanan dan juga kesejahteraan adalah payung Yang Pertuan Agong. Sebab itu barangkali soal perpaduan dalam pelbagai cabang itu perlu ada sinonim di antara satu sama lain, bersifat resiprokal, saling lengkap melengkapi dan menampakkan kekuatan di bawah institusi Raja-Raja Melayu ini. Bagi saya melihat sudah tiba masanya dalam kalangan mereka yang menampakkan seolah-olah adanya kebobrokan, melempar pelbagai pandangan sembrono ke atas institusi ini harus diperbetulkan. Dileraikan kekusutan pemahaman di manakah kekuatan institusi ini, bagaimana lahirnya kedudukan institusi ini. Jangan lupa bila kita mendapat kemerdekaan, di dalam pengisytiharan kemerdekaan itu juga merujuk kepada kekuatan Raja-Raja Melayu. Ada wakil Raja Melayu yang turut pergi untuk memastikan kemerdekaan diperolehi. Susur galur itu perlu kita faham dan juga hadam sepenuhnya agar kita tahu bahawa di samping ada ketua kerajaan dalam amalan pendemokrasian kita, ada ketua negara yang memayungi kedudukan kerajaan kita. Jadi yang memayungi kedudukan kerajaan itu penting untuk dilihat bagaimana itu asas yang ampuh, yang kuat dalam menggerakkan apa saja yang berlaku dalam konteks negara kita. Walaupun ada yang bertanggapan nasihat itu sekadar sesuatu yang perlu diikuti, tapi kita pernah melihat bagaimana dalam soal ketika berhadapan dengan COVID-19 dulu, darurat diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong kerana merasakan perlu diisytiharkan, perlu berhadapan dengan pandemik. Tetapi ada juga waktunya ditolak kerana bertanggapan bahawa tidak perlu. Tiada keperluan untuk berperkara. Jadi ada suasana kita lihat persetujuan, konsensus bersama dicapai di antara ketua kerajaan dan juga ketua negara. Ini menggambarkan kebijaksanaan susuk tubuh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi saya kearifan dalam menanggani dan juga melihat bahawa tanggungjawab yang dipikul itu merupakan satu tanggungjawab yang besar, bukan sekadar kepada dalam kedudukan istana, tetapi kepada 33 juta rakyat. Dalam konteks ini ianya besar, ianya juga mempamer kekuatan bagaimana hubungan yang begitu baik perlu ada dengan kerajaan supaya dasar itu dapat dilaksanakan. Malahan kita sudah melihat bagaimana Yang Pertuan Agong ke-17 kerap melakukan gembara Johor misalnya untuk berdamping dan juga untuk melihat bahawa interaksi pergaulan itu membolehkan menonjolkan perumpamaan raja dan rakyat berpisah tiada. Menyantuni rakyat. Yang berbagai Prof. Datuk, kita berikan tumpuan pada ketika ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 dan Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 2 akan masuk ke dalam Dewan Rakyat untuk memulakan atur cara bagi istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 bagi tahun 2024. Jadi cukup istimewa istiadat yang akan berlangsung pada hari ini.
kerana buat pertama kalinya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim akan membuka istiadat bagi penggal parlimen pada kali ini, dan ini juga buat pertama kalinya kita melihat suatu kerjasama yang dilaksanakan antara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Perdana Menteri ke-10. Kalau tadi yang berbagi Prof. Datuk menggunakan terma resiprokal, saling lengkap melengkapi, saya juga terbit istilah berkenaan simbiosis, yang mana ia akan saling berkitar antara satu sama lain. Jadi apabila kita bercakap berkenaan tentang peranan pemerintah tertinggi negara, ketua negara maupun wakil rakyat di peringkat parlimen ataupun di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara, pastinya saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Bila kita bercerita berkenaan lengkap melengkapi ini, bagaimana pula kita melihat peranan untuk suatu idea dan juga percambahan idea itu, ataupun nasihat itu diberikan antara satu badan kepada satu badan yang lain, institusi ke institusi yang lain, supaya kita mendapat suatu keputusan yang konkret dan juga suatu keputusan yang akhirnya akan membawa kepada manfaat bagi rakyat. Dan bagi saya, suara yang disampaikan itu perlu dilihat sebagai suara yang mempamer kekuatan kepada institusi kepimpinan dan juga bagaimana usaha secara berterusan dilakukan untuk merakyatkan kepimpinan, memanusiakan kepimpinan itu penting. Dalam konteks ketika berhadapan apa sahaja kemelut ataupun cabaran yang dilalui, inilah institusi-institusi yang memainkan peranan yang cukup besar untuk membolehkan persoalan yang berkaitan dengan rakyat, masyarakat, komuniti itu diangkat oleh pelbagai pihak. Koordinasi kerjasama itu tidak menampakkan soal ketirisan, kebocoran, tetapi menampakkan kekuatan yang ampuh. Kerjasama pelbagai institusi ini cukup penting dalam konteks untuk kita menyelusuri perubahan dan pembaruan yang mahu kita lakukan secara berterusan. Jika sekiranya ada lompang yang perlu dibaik pulih, itu perlu dilakukan secara bersama, dan saya percaya dengan kekuatan yang dibina melalui komunikasi di antara kerajaan dan juga pihak istana, itu juga akan membolehkan soal hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan, soal kemasyarakatan tidak akan dipinggirkan. Bermakna bagaimana kita bergerak ke arah Dewan yang mulia ini, kita akan perlu melihat soal kewibawaan setiap wakil rakyat yang ada di dalam Dewan, baik di Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Prof. Datuk, ia dipanggil sebagai Dewan Yang Mulia. Makanya pastinya kita perlu menghormati lokasi dan juga tempat itu sebagai suatu dewan yang perlu untuk disantuni dan perlu untuk menzahirkan idea dan juga gagasan perbahasan yang molek. Tetapi kita juga melihat adanya perbahasan yang bersifat imuniti bagi ahli-ahli parlimen itu, yang mana dewan ini memberikan pengecualian kepada mereka dalam sesi perbahasan itu. Jadi bagaimana untuk kita mengenal keistimewaan, kelebihan ataupun imuniti yang diberikan itu dalam konteks peringatan, supaya ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Rakyat ini berbahas dengan tata susila yang betul dan tidak menyelar tentang isu-isu peribadi ataupun isu-isu yang dikatakan boleh membangkitkan perbalahan antara individu dan juga rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa kita mahu melihat wakil rakyat yang budiman, yang tinggi akal budinya, budi bicaranya, budi bahasanya, dan juga yang menampakkan kekuatan kepada sosok tubuh sebagai seorang yang boleh disantuni, dicontoni, kerana kita tinggi dengan adab dan budi. Ada juga pihak yang akan terus bermain dengan emosi, provokasi, kerana tahu adanya imuniti yang diberikan. Tetapi perlu ada pihak lain yang memainkan peranan sema dan imbang kepada kelompok ini untuk sentiasa tegur dan juga memastikan bahawa itu tidak keterlaluan apabila wujudnya imuniti seperti itu. Sebab itulah kedudukan speaker itu amat tinggi di dalam Dewan ini, lebih tinggi daripada Perdana Menteri kalau kita perhatikan. Kerana mengawal situasi itu bukan mudah, saya percaya memerlukan kesabaran yang cukup besar, kerana karenah tingkah laku, gerak kerja yang dilakukan oleh pelbagai pihak sudah pasti akan ada kepentingan politik.
Kerana pengurusan persepsi, percaturan politik juga kadang-kadang dilakukan di dalam dewan ini untuk sama ada mengukuhkan kedudukan sendiri, parti ataupun mengikis sokongan yang ada kepada pesaing politik mereka. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita mahu melihat perbahasan perdebatan yang memberikan manfaat, yang menonjolkan kepentingan kepada rakyat. Sudah tiba masanya transisi yang sedang berlaku ini menampakkan kematangan. Kematangan itu tidak boleh sehala, tetapi pelbagai hala, dua hala, agar masing-masing tahu bahawa mereka diperhatikan di luar. Ada juga pihak yang tahu di luar diperhatikan, maka mengambil keputusan membawa hampir 10 telefon bimbit, ada juga menggunakan TikTok, ada juga menggunakan Instagram untuk menampakkan seolah-olah mereka berbahas, membawa ataupun merencanakan agenda rakyat. Tetapi ada rakyat yang kadang-kadang taksub dengan apa yang berlaku. Apakah itu yang mahu kita angkat, ataupun kita nak menampakkan perubahan dari segi sesuatu yang boleh dicontohi secara berterusan? Yang saya khawatir tidakkah itu politik, Prof Datuk? Siapa yang menguasai media sosial, maka mereka akan menguasai corak pemikiran masyarakat. Betul, saya setuju. Itulah politik. Siapa mendapat apa, bila, di mana, menerusi apa saja platform ataupun telapak yang diguna pakai. Tetapi sampai bila? Adakah ini yang mahu kita gerakkan? Sedangkan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara maju, dewan diguna pakai untuk perbahasan dasar polisi yang bersifat perundangan, bukan untuk membawa agenda politik. Ada kalanya dewan diguna pakai di luar negara kita untuk membolehkan pengukuhan dilakukan oleh pemerintah dan juga yang menjadi pembangkang ke arah persoalan bersama, iaitu soal merakyatkan kepimpinan, soal rakyat itu diutamakan. Jika itulah yang diangkat, maka di luar juga akan reda kegelisahan, keresahan mereka. Tetapi jika terus dimainkan politik, jika terus menampakkan persoalan pertembungan ideologi ataupun fahaman politik, maka sukarlah untuk kita bergerak ke atas persoalan kematangan yang mahu kita bina dalam kalangan wakil rakyat. Ini segelintir kita tidak bercakap semua. Ada segelintir yang melakukan gerak kerja mereka, tampil dengan fakta dan juga memastikan adanya bukti untuk berbahas dengan statistik yang amat baik supaya itu dapat diangkat di dalam persoalan dasar ataupun polisi. Tapi seolah-olah ditenggelamkan dengan sesuatu yang sensasi. Kadang-kadang sensasi itulah yang suka didengar. Macam kita juga, bila sesuatu perkara itu disensasikan, itulah yang kadang-kadang menampakkan diberikan keutamaan berbanding persoalan asas mengapa Dewan bersidang untuk satu tempoh masa. Kenapa hal ehwal kerajaan diberikan keutamaan? Di sinilah kita lihat buat kali pertama adanya masa bersama Perdana Menteri. Kenapa tidak diguna pakai untuk bertanyakan persoalan-persoalan yang dirasakan rasional dan biar Perdana Menteri menjawab. Dan bagi Ketua Pembangkang, saya rasakan ini masanya untuk membolehkan persoalan-persoalan yang menimbulkan keresahan di luar juga diangkat supaya menampakkan masing-masing adanya pertembungan pemikiran. Pertembungan pemikiran itulah yang kita harapkan dapat membawa satu gerakan ke hadapan. Jika itu tidak dapat dilakukan, saya khawatir sampai bila-bila Dewan yang mulia ini tidak akan kekal kemuliaannya. Okey. Yang berbagi Prof Datuk, amat jarang kita menyentuh berkenaan peranan yang dipertua speaker Dewan, baik di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara. Kalau kita lihat kepada profil speaker Dewan Rakyat maupun Dewan Negara sebelum ini, malah speaker Dewan Rakyat yang terkini pun adalah seorang ahli parlimen ataupun ahli politik yang banyak pengalaman dalam rencah dan juga kancah politik tanah air. Mantan yang dipertua Dewan Negara sebelum ini, Tun Wan Junaidi juga merupakan seorang ahli Dewan Rakyat dan juga ahli politik yang banyak pengalamannya. Jadi perkara berkenaan tentang speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini bukan hanya sebagai pemudah cara bagi aturan Majlis Mesyuarat, tetapi juga sebagai suatu entiti dan juga figura untuk memastikan kelancaran mesyuarat itu mengikut kepada
nas dan juga undang-undang ataupun aturan yang telah pun ditetapkan oleh Dewan Yang Mulia ini. Jadi bagaimana kita melihat peranan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan yang di-Pertua Dewan Negara ini sebagai bukan saja pemudah cara tetapi untuk mempower kemuliaan Dewan itu kepada tahap yang sepatutnya. Ya, saya rasakan tanggungjawab speaker itu cukup luas, cukup mencabar kerana perlu mengawal kalau di dalam Dewan Rakyat tingkah laku 222 wakil rakyat yang karenah, yang mempunyai personaliti yang berbeza, sosoknya mempunyai kepentingan yang berbeza, dan sebab itulah kita lihat ada kalanya speaker hilang kawalan, ada masanya terpaksa terlalu bersabar dan juga sering melontar peraturan undang-undang di dalam Dewan yang diangkat kerap kali sebagai rujukan nota kaki supaya masing-masing tahu apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan mengikut perkara-perkara yang sudah menjadi ketentuan. Ya, Prof Datuk, loceng istiadat Parlimen sudah pun dibunyikan menandakan kita akan memulakan pada bila-bila masa sahaja bagi istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 dan disusuli dengan ketibaan yang di-Pertua Dewan Negara dan juga yang di-Pertua Dewan Rakyat perarakan masuk seketika nanti. Kita sambung semula perbincangan kita yang berbagi Prof Datuk. Peranannya itu amat besar, bukan sahaja sebagai pemudah cara, tetapi pelantikan itu mengambil kira siapa yang selayaknya untuk berada di kerusi yang di-Pertua Dewan bagi kedua-dua dewan ini. Ya, sudah pasti kelayakan itu tampil dengan pengalaman, kepakaran dan juga menonjolkan kewibawaan. Sudah kita lihat dalam perubahan-perubahan mereka yang pernah dilantik sebelum ini masing-masing mempunyai kekuatan dan juga kebolehan mereka untuk tampil mengawal Dewan ini. Kita tahu dan juga kita telah lihat bagaimana kini dilakukan secara langsung untuk melihat bagaimana perkara yang berlaku dalam Dewan turut dapat diperhatikan di luar dan bagaimana komuniti alam maya juga kadang-kadang mahu menjadi speaker alam maya untuk memerhati tingkah laku speaker di dalam Dewan. Dan bagi speaker saya rasakan ianya amat mencabar, bukan mudah untuk kawal, apatah lagi perlu bertindak berkecuali walaupun mempunyai kedudukan kepentingan politik atau latar belakang politik, tetapi perlu bertindak berkecuali dalam apa-apa keadaan, dan disitulah membuka ruang kepada semak dan imbang kepada baik kerajaan ataupun pembangkang untuk diadili seadilnya oleh speaker dan juga timbalan speaker. Ataupun perarakan masuk yang di-Pertua Dewan untuk kita memulakan atur cara istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15. Kita berikan tumpuan pada ketika ini dan disusuli dengan acara seterusnya untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di muka Majlis Parlimen dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat, salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis Parlimen menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkat amanahan menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, persidangan Parlimen yang ke-15 penggal ketiga yang diadakan bersama di antara Dewan Rakyat sekarang berlangsung. Persidangan ini adalah di bawah perkara 6
bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan bertitah kepada ahli-ahli kedua-dua majlis parlimen bersama. Sekarang saya tempohkan persidangan buat sementara waktu untuk menyambut keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Persidangan ditempohkan. Itu persidangan ditempohkan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan akan berarak keluar dari Dewan untuk menjemput dan mempersilakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi menzahirkan perkenan baginda untuk berangkat masuk ke dalam Dewan. Ini merupakan atur cara yang senantiasa dilaksanakan bagi menyempurnakan istiadat pembukaan mana-mana penggal bagi Majlis Parlimen. Alhamdulillah yang berbahagia Prof Datuk. Sementara kita menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berangkat masuk ke dalam Dewan, pastinya tadi kita tinggalkan dengan peranan bukan saja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi yang di-Pertua sama ada di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara. Kita juga menyentuh berkenaan dalam aspek bagaimana Dewan Yang Mulia ini akan membawa suatu pemahaman kepada masyarakat, bukan saja kepada pembahasan rang undang-undang, tetapi juga kepada isu-isu yang berbentuk ekonomi, politik, sosial dan juga kepentingan masyarakat. Itu kita akan bicarakan seketika nanti dan kita berikan tumpuan pada ketika ini apabila pegawai istiadat sudah mendahului keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Maka yang berbagi Prof Datuk, bukan sahaja ini merupakan kali pertama kita akan mendengarkan apakah hasrat yang bakal dizahirkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, tetapi dalam Dewan Negeri juga sudah pun dizahirkan banyak kali berkenaan tentang pentingnya peranan ahli-ahli politik sama ada di Dewan Negeri maupun di Dewan Rakyat supaya membawa isu-isu yang berkepentingan kepada masyarakat. Jadi bukan saja isu undang-undang tetapi isu berkenaan ekonomi, politik, sosial. Malah yang terkini juga mungkin berkenaan tentang isu-isu kos sara hidup, ekonomi setempat dan juga ekonomi antarabangsa. Jadi bagaimana kita melihat dalam tempoh 5 tahun insya-Allah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 ini, kita akan membawa suatu perspektif dan juga naratif yang mungkin kita akan saksikan isu-isu rakyat ini akan dibawa ke hadapan dan juga dijuarakan dalam tempoh yang mendatang. Kalau kita jadikan nota kaki kepada apa yang berlaku di negeri Johor, Datuk Takzim sudah pasti agenda yang sama mungkin akan dibawa di peringkat persekutuan yang merangkumi soal politik, ekonomi dan juga sosial. Bagaimana politik itu sering kali
cerna dengan soal kestabilan politik untuk membolehkan nilai ekonomi dapat dirancangkan bersama dengan soal kesejahteraan agenda sosial merangkumi pelbagai kumpulan sasar tanpa mengira batasan. Dan saya percaya agenda itu akan dibawa di peringkat persekutuan oleh Kebawah Duli Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim untuk menampakkan bahawa baginda menayungi institusi yang cukup penting, keterangkuman kepada 3 cabang tadi, iaitu baik dalam konteks perundangan eksekutif dan juga kehakiman, menampakkan bagaimana soal kesejahteraan itu akan menjadi teras kepada pembinaan rakyat yang dipenuhi keselesaan keperluan mereka tanpa meminggirkan persoalan-persoalan asas yang perlu ditamakan oleh wakil rakyat. Berbagai Prof. Datuk, kita berikan tumpuan pada ketika ini. Kebawah Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sudah berangkat ke persemayaman. Dan seterusnya, penzahiran titah diraja. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad, Sumul Mulia Rasul, serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada pagi yang mulia ini. Istiadat hari ini amat bermakna buat saya kerana ini merupakan kali pertama saya datang ke bangunan Parlimen ini setelah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 pada 31 Januari yang lalu. Pada kesempatan ini, saya menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Tengku Puan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan adil dan bijaksana. InsyaAllah dengan limpah kurnia serta izinnya, saya akan memikul amanah yang diberikan dengan jujur dan ikhlas dan meneruskan pemerintahan yang mengutamakan kemakmuran negara,
dan kesejahteraan hidup rakyat. Tahniah saya ucapkan kepada Perdana Menteri dan barisan anggota pentadbiran kerajaan yang telah mentadbir negara dengan sempurna. Pesanan saya sentiasa rasai denyut nadi rakyat kerana menjadi kewajipan kerajaan untuk membela nasib rakyat. Saudara-saudari sekalian, saya adalah orang baru di sini dan belum sampai 1 bulan memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, banyak perkara yang saya kena belajar. Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung, tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Pemerintahan saya sebagai Yang Tuan Agong adalah sama seperti Agong yang lepas, iaitu mengikut perlembagaan, dasar dan peraturan yang ditetapkan. Kedudukan saya di sini adalah bagi menjalankan tanggungjawab dan memikul amanah raja-raja untuk memastikan kedaulatan tanah air, kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat akan sentiasa terpelihara. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak, sama ada yang duduk sebelah kanan atau di sebelah kiri, marilah kita bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bawah Perdana Menteri sahaja, tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum, keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka, bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Ingin saya tegaskan di sini, yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang.
saudara-saudari sekalian, suka saya ingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat semua adalah para pengubalnya. Oleh itu, adalah tidak masuk akal jika pengubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli Dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke Dewan ini. Yang di-Pertua, kedua-dua Dewan mesti menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. Saya berikan green light kepada Speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas. Boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli-ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru pada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Pepatah Melayu ada menyebut, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, jika kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil. Saya juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini.
Panjang pula. Saya berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap agar ianya memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Saudara-saudari sekalian, saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu saya menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara besar-besaran. Selain dari itu, dasar-dasar baru yang lebih menyeluruh perlu diterus diperkenalkan, antaranya pengenalan kepada Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang merupakan satu langkah kem pembaharuan bagi meningkat urus tadbir pengurusan kewangan awam supaya lebih terus dan bertanggungjawab. Saya juga akan meneliti perbelanjaan kerajaan dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan adalah untuk perkara yang betul-betul diperlukan. Saya berharap semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperolehi lebihan fiskal setiap tahun. Kerajaan juga mesti bersikap tegas bagi membendung kritisan dan penyelewengan dana awam. Kelemahan urus tadbir ini semua peringkat perlu diperiksa, termasuk di dalam badan berkanun dan syarikat milik kerajaan serta anak-anak syarikatnya. Saudara-saudari sekalian, pada tahun 2023, kedudukan ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 3.7% dan kekal mampan walaupun prestasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global berada di tahap sederhana. Kadar pengurangan negara berada pada tahap 3.3% dan kadar inflasi sebanyak 2.5%. Jumlah pelaburan diluluskan pada tahun 2003 adalah sebanyak 329.5 bilion, telah mencipta lebih 127,000 peluang pekerja
tempoh yang sama bagi perdagangan antarabangsa pula, ekspor negara telah mencatat nilai sebanyak 1.426 trilion pada tahun 2023, Mac. Keluaran dalam negeri kasar negara pada tahun 2024 dianggap berada pada tahap antara 4% ke 5%, disokong oleh langkah dan pembaharuan yang telah diumumkan dalam Pelanjawan 2024 tempoh hari. Sebagai langkah jangka sederhana, kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat yang telah dilancarkan adalah komitmen kerajaan untuk merancang dan menginfrastruktur semula aktiviti ekonomi serta pelaburan. Selari dengan hasrat ini, kerajaan telah merangka Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 dan Belanjawan 2024 untuk mengangkat taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih tinggi berlandaskan keadilan sejagat. Saya juga berharap kerajaan mengambil pendekatan yang proaktif dalam melaksanakan agenda pembaharuan untuk memperkukuhkan daya saing negara sebagai sebuah ekonomi yang mampan sejajar dengan keperluan semasa. Kerajaan juga perlu menyediakan insentif yang menarik dan memudahkan segala urusan melalui tadbir urus yang cekap. Polisi yang dibuat di peringkat persekutuan juga hendaklah disesuaikan dengan keadaan persekitaran di negeri-negeri kerana setiap negeri mempunyai keadaan yang berbeza-beza terutama dalam sektor pembangunan hartanah. Saudara-saudari sekalian, peningkatan taraf sistem pendidikan tinggi dalam negara telah melahirkan ramai graduan yang bermutu tinggi, namun peluang pekerjaan ditawarkan pada masa ini adalah tidak setaraf dengan kelayakan yang mereka miliki. Oleh yang demikian, kerajaan perlu berusaha menarik pelaburan bernilai tinggi supaya peluang pekerja yang dihasilkan akan memberi pendapatan yang berpatutan. Di kesempatan ini, saya menyeru semua pihak agar memanfaatkan Tahun Melawat Malaysia 2026, pemilihan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025 juga akan membuka peluang ekonomi bagi menjadi sumber pendapatan selain mempromosikan budaya dan warisan negara kepada para pelancong yang berkunjung kelak. Oleh kerana kos import yang semakin tinggi, kerajaan hendaklah meningkatkan usaha dan galakkan untuk pengeluaran barangan dalam negara, terutama bekalan makanan harian dan bahan mentah. Oleh itu, meningkatkan pengeluaran makanan hendaklah dibuat lebih tersusun agar jaminan makanan negara
mencapai sasarannya. Pada masa yang sama, pelbagai program untuk membantu petani, peternak dan nelayan perlu ditingkatkan agar penghasilan dan pendapatan mereka berada di tahap yang tinggi. Saudara-saudari sekalian, saya menyambut baik kedudukan Malaysia di tangga ke-29 dalam Indeks Daya Saing Dunia 2023 dalam aspek kecekapan kerajaan yang mengalu-alukan usaha berterusan bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kecekapan perkhidmatan agensi kerajaan. Jentera kerajaan mestilah meningkatkan kecekapan dan mengamal prinsip kerja berintegriti supaya pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan jayanya. Saya tidak suka dengan sistem yang banyak red tape. Oleh itu, kecekapan proses kerja, tadbir urus setiap agensi kerajaan mestilah sentiasa dinilai dan ditingkatkan. Agensi penguatkuasa juga hendaklah menjalankan siasatan dengan lebih cekap dan cepat supaya sesuatu kes itu dapat diselesaikan dengan segera. Semua kes yang telah dibawa ke mahkamah juga mestilah segera diadili supaya kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman negara sentiasa dipelihara. Saudara-saudari sekalian, pendirian Malaysia dalam mendukung keamanan dan menentang keganasan harus disuarakan dengan lebih tegas di peringkat antarabangsa. Selain itu, ada di peringkat ASEAN maupun dunia, Malaysia perlu terus aktif berperanan dalam memupuk semangat perpaduan dan memacu kemajuan, mengambil kira cabaran geopolitik di perkembangan serantau. Malaysia perlu tegas menyuarakan pendirian isu Palestin dengan menggesa supaya gencatan senjata segera dilaksanakan dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dipercepatkan. Saudara-saudari sekalian, saya amat menghargai taat setia yang telah disyurahkan kepada saya dan negara oleh semua anggota perkhidmatan awam, Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia serta seluruh agensi kerajaan yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi tanpa mengenal penat dan lelah. Terima kasih juga saya ucapkan pada semua rakyat jelata yang mengekalkan perpaduan yang harmoni, hidup satu padu dan berpegang teguh pada rukun negara. Saya takut ada juga yang tertidur kalau panjang sangat ni, jadi saya pendekkan sikit. Ayat kata, marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negara Malaysia dikurniakan rahmat dan keberkatan, kekal aman, maju dan makmur. Sekian.
Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Sahibul Fadilah Imam Besar Masjid Negara membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami sekalian hamba-Mu berhimpun di Dewan yang mulia pada hari ini, sempena istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 yang dirasmikan oleh Kebawah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, memohon rahmat dan hidayah-Mu. Semoga diberikan cahaya petunjuk kepada kehidupan kami. Engkau rahmatilah kami semua, berkatilah majlis ini daripada awal hingga akhirnya. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis ini. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, restuilah perancangan, perbahasan serta pertimbangan seluruh ahli dewan pada hari ini. Pimpinlah seluruh ahli dewan ke jalan yang benar dalam perjuangan memartabatkan agama bangsa dan negara. Hindarkanlah seluruh ahli dewan dari segala sifat keji yang boleh membawa kepada perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah seluruh ahli dewan kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar-dasar bagi mengukuhkan dan memartabatkan kedudukan Malaysia agar selari dengan syariat-Mu bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ya malikal mulk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Lanjutkanlah usia baginda dalam keadaan sihat dan afiat, kuat iman dan teguh pegangan, serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada Kebawah Duli-Duli yang Maha Mulia, Raja-Raja dan Permaisuri-Permaisuri Baginda, serta yang amat mulia Paduka-Paduka anak anda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin negara kami serta seluruh rakyat yang tercinta ini. Kuatkanlah semangat dan keazaman kami dalam usaha memajukan agama bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keredaan dan keampunan-Mu sesuai dengan firman-Mu, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan Parlimen ditangguhkan sekarang. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Majlis Parlimen. Terima kasih semua. Terima kasih.
Maka dengan itu, keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong didahului oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dan sementara itu usai istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 untuk tahun 2024. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meninggalkan istiadat. Baik, Alhamdulillah. Seusai sudah apa yang kita saksikan seketika tadi, secara konklusif dan ringkas untuk kita saksikan sebermula bagi penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 untuk tahun 2024. Yang berbahagia Prof Datuk, kita menyambung perbualan kita. Kalau boleh kita gambarkan secara tuntas ya kesimpulan kepada apa yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ya seperti mana yang kita bincangkan, juga turut disambut dengan peringatan dan juga turut diselitkan dengan beberapa perkara-perkara penting sebagai sebuah negara yang berdemokrasi dan pemimpin dalam negara yang berdemokrasi. Jadi apa yang paling menarik perhatian bagi yang berbahagia Prof Datuk berkenaan penzahiran titah diraja tadi, Prof? Bagi saya, titah itu komprehensif, menyeluruh, padat dengan pelbagai mesej, bermula dengan kestabilan politik, sudah menyatakan bahawa tidak akan melayan mana-mana perubahan, tunggulah sehingga pilihan raya, dan juga mendengar nadi dan juga denyut rakyat, itu harus diutamakan oleh pihak kerajaan. Apatah lagi perlembagaan dan rukun negara menjadi asas kekuatan dokumen keramat negara ini. Penghargaan diberikan kepada Al-Sultan Abdullah ke atas pentadbiran selama 5 tahun dan juga menyelusuri perubahan dalam kesinambungan, merasakan bahawa perlu mempertahankan perpaduan sebagai tonggak kekuatan negara ini serta menzahirkan Perjanjian Malaysia 1963. Malahan turut diperingatkan bagaimana perlu dipertingkatkan soal ekonomi negara, dasar fiskal kita, dan juga membolehkan industri dipelbagaikan termasuk pelancongan, mengambil kira tahun melawat Malaysia 2026, Malaysia sebagai negara yang akan menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat ASEAN 2025, dan juga tidak dipinggirkan sama sekali kekuatan yang perlu kita bina dalam memberikan kekuatan bukan sahaja perpaduan dalam negara, tetapi juga perpaduan di peringkat serantau, di peringkat global, meningkatkan usaha untuk meningkatkan desakan ke atas Israel dan juga Gaza atas nilai kemanusiaan, supaya Palestin dapat dimerdekakan kedudukannya, dan juga yang penting adalah dasar luar kita, serta mengambil kira dasar pendidikan tinggi agar peluang pekerjaan dapat dipertingkatkan. Kesemua ini menampakkan satu yang bersifat menyeluruh dalam sektor politik, ekonomi, sosial, serta juga yang penting diperingatkan adalah jangan bermain dengan isu 3R yang berkaitan dengan menghina, mengaib institusi Raja-Raja Melayu, agama dan juga ras yang dirasakan penting untuk diperkukuhkan dasar perpaduan negara. Malahan diperingatkan tadi
biarlah kita melentur buluh dari rebungnya. Bermula dari awal untuk memastikan bahawa keharmonian soal kemuafakatan perpaduan itu dipertahankan sentiasa oleh mana-mana pihak. Dan kita juga telah berbincang bagaimana tata cara wakil rakyat sebagai penggubal undang-undang mengambil kira adab dan juga harus diteladani, diberikan lampu hijau kepada speaker untuk mengambil tindakan sehingga 14 hari tidak membenarkan wakil rakyat yang mengganggu-gugat kemuliaan Dewan Rakyat. Jadi saya rasakan satu keterangkuman yang menyeluruh sudah diberikan untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Ini merupakan titah diraja pertama yang syarat dengan pelbagai isyarat dan juga mesej supaya tidak dibelakangkan sama sekali nilai rakyat 33 juta populasi negara ini yang harus dipikul oleh 222 wakil rakyat di dalam Dewan yang mulia ini. Walaupun boleh digambarkan sebagai waktunya singkat dalam penzahiran titah diraja tadi, tetapi ia agak komprehensif, melihatkan kepada beberapa elemen disentuh. Jadi bagaimana elemen-elemen yang disentuh ini boleh dibawa perhatian bukan saja oleh ahli-ahli Dewan Rakyat tetapi ahli-ahli Dewan Negara. Maka sementara ini juga kita akan menyaksikan banyak acara-acara penting negara akan berlangsung, bukan saja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Tumpuan pastinya kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah pelbagai acara dan juga tumpuan kepada prestasi Malaysia dalam membawa negara lebih maju. Jadi apakah yang berbahagia Prof Datuk optimis melihat prestasi negara akan lebih baik pada tahun 2024 sementara banyak isu yang dibangkitkan? Ya, saya rasakan jika masing-masing menggambling tenaga bersama, sudah pasti kita mampu untuk mendampingi perubahan dan pembaruan yang mahu kita lihat. Nilai kesejahteraan itu dapat kita angkat jika soal perpaduan tidak dibelakangkan. Kesemua ini memerlukan kompromi dan juga pengorbanan pelbagai pihak. Jika masing-masing boleh melihat mereka melangkaui kepentingan politik kepartian, maka wajar kita angkat masa depan yang lebih baik bagi negara kita. Ya, kita juga saksikan di seketika ini di ruangan ataupun berhampiran dengan Dewan Rakyat ataupun di Banquet Hall yang mana ahli-ahli Parlimen akan berkesempatan untuk menyantuni kepada Kepadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk bersama-sama dengan Kepadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong seketika nanti untuk meluangkan masa bersama dengan ahli-ahli Parlimen. Jadi yang berbahagia Prof Datuk, sebagai kesimpulannya, ini permulaan yang akan kita saksikan bagi aturcara penggal yang terbaru bagi Parlimen ke-15 atau penggal ketiga Parlimen ke-15. Jadi pengharapannya itu amat besar supaya kita membawa suatu gambaran yang lebih optimis dan juga lebih baik untuk sesi Dewan Rakyat ataupun sesi Parlimen kali ini. Apa yang diharapkan oleh Yang Berbahagia Prof Datuk sebagai kesimpulannya? Ya, saya harap wakil rakyat akan mengambil iktibar iltizam daripada apa yang telah dinyatakan di bawah titah diraja tadi sebagai asas kekuatan yang mahu kita bina berdasarkan kepada kewibawaan kita atas rasa tanggungjawab. Ini bukan satu anugerah tapi melihat, mempamer kekuatan kita, ketokohan kita, kebolehan kita untuk menjadi penggubal undang-undang yang baik, yang rasional, praktikal, yang memberikan kepentingan kepada keseluruhan masyarakat tanpa mengira apa-apa batasan. Jika boleh, biarlah ia menjadi satu titik permulaan baru supaya adab kita itu yang diperhati, dapat dihalusi, dapat membolehkan mereka menjadi contoh kepada yang lain supaya generasi akan datang juga melihat bahawa inilah kepimpinan yang boleh mewarnai kerencaman negara kita merentasi Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof Datuk Dr. Siva Menugan Pandian bersama kami dalam acara khas bagi istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024, menjunjung kasih atas perkenan Kepadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. InsyaAllah esok akan bermula sesi bagi penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024. Sudah bermula sebenarnya dalam satu istiadat pembukaan ini untuk kita melihat bagaimana sesi yang terbaru ini akan membawa satu sesi perbahasan yang lebih menarik dan juga lebih komprehensif. Terima kasih bagi Prof Datuk kerana bersama kami. Terima kasih kepada anda menonton kami. Dengan itu, pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024 kita ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
terlepas